Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid saya. Okey, jadi kita sambung kelas kita kepada topik yang seterusnya iaitu susun dan bilang nombor. Kita lihat sini, projek tanam semula. Okey, projek tanam semula dan di pejabat pertanian lah. Okey, pejabat pertanian iaitu pokok bakau, pokok kelapa sawit, pokok getah dan pokok kelapa. Okey, pokok kelapa. Jadi di sini ada nilai dia di sini. Yang pertama adalah nilai dia adalah 3,000, ini 3,100, ini 2,800, ini 2,900. Okey, kita pergi kepada situasi yang pertama. Nampak ni, saya tak nampak dah ni. Apakah nombor paling kecil? Ni, nombor paling kecil. Apakah nombor paling besar? Okey, jadi macam mana kita nak buat? Pertama sekali ialah kita tentukan nombor itu, kita tentukan nilai dia paling besar dengan nilai paling kecil. Sebelum ni kita dah buat kan. Okey, macam mana cara dia? Yang pertama sekali ialah kita lihat pada digit dia. Kita lihat pada digit dia sama semua. 1, 2, 3, 4. Ini pun 1, 2, 3, 4. Ini pun sama 1, 2, 3, 4. Ini pun 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita lihat pada, kalau digit sama, kita lihat pada nilai tempat dia. Ataupun bahasa mudah saya panggil rumah-rumah dia lah. Okey, kita lihat yang pertama rumah ribu dia. Ini ada 3. Ini 3. Jadi dia sama. Okey, yang ni 2. Yang ni 2. Ini sama. Jadi kita boleh andaikan bahawa dua nombor ini adalah kita boleh kategorikan sebagai besar. Tapi belum muktamad ya. Dua nombor ini adalah sebagai kecil. Kenapa? Kenapa saya tulis macam tu? Sebab ini digit dia, rumah dia ribu dia ada 3. Ini ribu dia ada 2. Okey, sebab tu ini saya kategorikan dia sebagai besar, ini sebagai kecil. Okey, kita lihat yang besar dulu ya. Okey, bila ni 3 sama, kita lihat rumah yang kedua iaitu rumah ratus. Ratus ni sifar, ini adalah 1. Jadi mana nombor yang paling besar? Ini yang paling besar. Itu cara saya. Yang kedua ialah nombor yang paling kecil pula. Nombor yang paling kecil kita lihat ribu dia sama. Kita lihat rumah ratus dia 8 dan 9. Mana lebih kecil? 8 lebih kecil. Jadi ini yang paling kecil. Ini yang paling besar. Itu secara dia ya. Okey. Okey, kita lihat yang bawah ni pula, yang anak kucing ni. Kita lihat yang anak kucing. Okey, susun nombor paling kecil hingga yang paling besar. Jadi kita susun dia 2,800 yang paling kecil. Kemudian 2,900, kemudian 3,000, kemudian 3,100. Okey. Ini kita boleh nampak bila kita tahu yang paling kecil, kita susun yang paling besar, 2 ni dulu. Okey, kemudian baru kita kaitkan dia dengan nombor seterusnya. Okey, jadi kalau 2,800 mesti 2,900, kemudian 3,000. Sama juga macam ni. Ini adalah susunan menurun. Ini adalah susunan naik ataupun bahasa standard dia ataupun tertib menaik. Ini yang ni tertib menaik, dia naik bukit. Yang hijau bawah ni, yang ni saya tunjuk ni, ini adalah tertib menurun. Nampak ni.
Tertib menurun 3,100, 3,000, 2,900 dan 2,800. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, kita lihat di sini pula pada local. Local ni kebanyakan ada di mana? Okey. Di mana ni? Biasanya dia ada di taman tema. Okey. Taman tema air ke, taman tema darat ke, apa ke, biasanya kebanyakan ada di taman tema ataupun di stesen bas ada juga. Okey, di stesen bas pun ada juga. Okey, yang ada. Kemudian mana lagi? Tapi kebanyakan ni yang saya nampak lah, yang saya jumpa di taman tema lah. Terutama di waterpark, taman tema Genting, okey, dan sebagainya lah. Okey, ni ada ni. Yang ni. Ataupun di universiti pun setengah ada. Okey, di kolej-kolej pun ada. Okey, di kolej pun ada. Okey, jadi kita lihat di sini, kita bilang menaik satu-satu. Macam mana bilang menaik? Maksudnya menaik itu ialah daripada nombor kecil, okey, pergi kepada nombor besar. Contohnya macam ni lah. Okey, 5,821, 5,822, 5,823 dan 5,824. Ini adalah nombor bilang menaik satu-satu. Kenapa? Satu-satu ni maksudnya nilai dia adalah rumah sah. Saya tulis sini, satu-satu ini, kamu kena ingat satu-satu ni adalah sah. Kalau 10-10, puluh. Kalau 100-100, maksud rumah ratus. Jadi yang kamu kena ubah adalah rumah sah. Dia nampak ni. Nilai tempat bagi sah dia kena berubah. Okey, berubah makin besar. Sebab dia naik. Naik ini maksud dia tambah. Naik ini maksud dia tambah. Okey, itu yang kamu kena ingat. Okey. Okey, seterusnya kita lihat yang bawah ni pula ya, yang B ni. Okey. Bilang menaik 10-10 pula. Jadi bila 10-10 kamu kena ingat 10-10 rumah apa? Kalau bahasa saya rumah lah. Rumah puluh ataupun nilai tempat puluh. Jadi yang mana yang berubah? Yang berubah adalah puluh sini. Okey. Jadi kamu pun kena berubah dia. Dia naik 10, maksudnya 21. Dan menaik, dia mesti tambah. Nampak dia menaik. Okey, manakala yang kedua ni adalah dikata bilang menurun 55. Okey, maksudnya 55 tu rumah apa? Nilai tempat apa 55 ini? Dia adalah sah. Jadi yang berubahnya mesti di sini. Nampak ni? Menurun menurun. Ni. Yang berubah di sini. Jadi yang berubah ni sini, sini. Nampak ni? Dan bila menurun dia mesti tolak. Maksudnya kamu tolak 5, tolak 5, tolak 5. Tolak 5. Ini tambah 10. Boleh? Okey, kita tengok yang ni pula. Lengkapkan. Bilang menaik 66 ya. 66 maksudnya rumah sah ini. Menaik maksudnya tambah. Okey. Ni. Sah. Jadi 6 tambah dengan 6. Jadi kamu akan dapat 32, 38 dan tambah 6 kamu akan dapat 4. Depan dia berubah tak? Depan dia tidak berubah. Okey. Yang seterusnya adalah menurun. Menurun dua-dua ni adalah sah. Menurun ini adalah tolak. Jadi yang mana? Sini. Sorry. Mana ni? Tolak. Jadi, tolak 2 dia akan dapat 5. Tolak 2 dia akan dapat 3. 5 tolak 2. 5 tolak 2 kamu akan dapat 3. Jadi 3 sini. Yang depan, tak berubah. Okey, itu saja. Boleh? Okey, seterusnya. Kita lihat dalam kolam ini. Okey, kita lihat dalam kolam ini. Okey, dalam kolam. Okey, nak kata lopak kecil kan ni kolam sebab ada ikan dan semua ni lah. Ada kura-kura, ada ikan kan. Okey, jadi kita nak ni. Bilang menaik 100-100. Maksudnya 100-100 maksudnya apa? Rumah ratus. Dan menaik operasinya adalah tambah. Jadi maksudnya tambah apa? Tambah 100. Okey, jadi maksudnya kita mula dari sini. Bila tambah kena mula daripada nombor yang paling kecil. Mana nombor paling kecil? Ini nombor yang paling kecil. Kenapa? Sebab lihat di sini dia ada 3. Yang cuma 4, 5 dan 7, 6. Jadi bila naik 100, yang berubah yang mana? Yang berubah yang ini. Okey, ini yang berubah. Dah mula di sini kan. 5,700, 800. Jadi ini 800 tambah 100 jadi 900. Jadi 5,930. 900 tambah 100 dia akan jadi 6,030.
Kamu tambahkan dia. Okey, kalau kamu tambahin, kamu boleh buat macam ni. 5,930 tambah 100. Boleh buat macam ni, tak ada masalah. Okey, ini nombor besar kan. Kalau 10 dengan 1 mungkin nombor kecil, kamu boleh corak saja. Okey, ini nombor besar, kamu boleh buat macam ni. Jadi kamu akan dapat 6,030. Itu cara dia. Boleh? Okey, kemudian yang kedua adalah menurun pula. Menurun apa dia? Tolak berapa? 1,000. Tolak 1,000. Bila 1,000 mesti rumah 1,000 saja. Okey, jadi kalau kamu dah mahir corak, kamu akan tahu 7 tolak 1,000, kamu akan dapat 6,930. 6,000 tolak 1,000, kamu akan dapat 5,930. Tapi kalau tak mahir, kamu boleh buat cara macam ni lah. Okey, tolakkan dengan 1,000. Macam ni. Kamu akan dapat jawapan adalah 6,930. Boleh? Okey, lepas ni kita akan buat latihan ini. Jom kita buat latihan. Okey, latihan yang pertama dia kata susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Menaik apa? Menaik mesti tambah, menurun apa? Menurun mesti tolak. Menaik apa? Kecil kepada besar. Menurun besar kepada kecil. Okey, itu dia punya kata kunci dia. Okey, jadi kita susun nombor ini. Kita lihat dulu mana besar, mana kecil. Mana besar, mana kecil. Kita lihat dia ada 4 digit. Semua dia ada 4 digit. Kemudian kita lihat daripada rumah dia pertama. Rumah 1,000 semua sama 1,000. Kemudian rumah ratus dia. Rumah ratus semua sama sifar. Kemudian kita lihat pula rumah puluh dia. Rumah puluh ni sifar, ni sifar. Ini satu, ini satu. Maksudnya dua ini kita lihat dulu untuk besar. Dua ini kita lihat dulu untuk kecil. Ini untuk besar. Okey, kemudian kita lihat yang besar dulu. Kita lihat yang kecil dulu sebab tertib menaik kan. Tertib kecil kepada besar. Jadi kita lihat 9 dengan 5. Jadi 5. 5 ni ini yang paling kecil. Jadi kita mulakan dia. 1,000, 5. Kemudian yang kedua ini 1,000, 9. Okey, kemudian kita lihat yang besar pula. 7 dengan 3, mana lebih besar? 7 lebih besar. Jadi kita tulis 3 dulu. 1,013 dan 1,017. Okey, ini untuk menaik. Manakala kita buat yang kedua ialah menurun pula. Menurun mesti dari besar. Kita ambil saja yang besar ni, kita tulis saja. Tak ada masalah. Yang ni senang. Nampak? Kita tulis sahaja. Jadi kamu akan dapat ini adalah menurun. Okey? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat yang kedua ini. Seterusnya yang kita lihat yang ni. Okey, yang ni pula dia kata 9,000. Ni sama juga. Kita susun nombor dia. Kita lihat mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ini. Ini paling kecil. Kemudian yang paling besar adalah ini. Ini paling besar. Jadi kita susun dulu yang kecil. Sebab dia nak menaik kan. 9,018. Kemudian kita susun yang besar dulu. 9,042. Maksudnya ada dua nombor di sini yang kita akan isikan dia. Okey, jadi 9,018. Yang apa dia? Kita ambil sini. 9,026. Dan yang ketiga adalah 9,034. Manakala yang menurun pula sama dia, kita tulis saja 9,042, 9,034, 9,026 dan 9,018. Itu saja. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah lengkapkan. Ini dia nak tengok pola nombor. Okey, menaik ataupun menurun dan pola dia menaik berapa. Okey. Okey, macam mana kita nak tahu dia ni menaik berapa? Kita lihat dulu nombor yang pertama ni, A ni. Kita lihat nombor dia, apa yang berubah? Berubahnya pada rumah dengan tempat bagi 1,000. Dia makin besar ke makin kecil? Dia makin besar. Bila besar dia menaik. Okey, menaik berapa? Yang berubah pada 1,000, jadi menaik 1,000.
Bila menaik operasi apa? Tambah. Tambah berapa? Tambah 1000. Itu saja. Jadi kita lihat di sini 2 tambah 1000, 2000 tambah 1000 dia akan jadi 3000. Yang belakang tidak berubah. So apa yang berubah hanya rumah 1000 saja. Okey, seterusnya 3000 tambah 1000 dia akan dapat 4000. Yang lain tidak berubah. Itu saja. Okey, yang kedua B pula, kita lihat nombor dia. Kita lihat nombor dia, adakah dia menaik menurun? Okey, kita lihat sini yang berubahnya di sini. Di sini rumah apa? Rumah sar. Dia adalah menaik. Kenapa dia makin besar? Jadi menaik tambah berapa? Menaik berapa? Tambah 3. Okey. Maksud dia menaik 3. Jadi bila kamu tambah 3, macam ni tambah 3. 4 nak bagi 7, kena tambah 3. Jadi sini pun kamu kena tambah dengan 3. Sebelah sini pun kena tambah 3. Dan sebelah sini kena tambah 3. Jadi kalau sini sebelah 3, macam mana kita nak buat? Kita nak tambah 3. Kamu kena tolakkan 4 tolak 3, kamu akan dapat 1. 6 tak berubah, 5 tak berubah, 4 tak berubah. Okey, yang ni pula, ini tak ada masalah, kamu boleh tambah 3. Jadi kalau tambah 3, 7 tambah 3 dia akan jadi 10. 1 naik atas dia akan jadi 7. 5 tak berubah, 4 tidak berubah. Okey. Okey, seterusnya yang C pula, ini adalah turutan apa ni? Tertib apa? Tertib menurun. Kenapa tertib menurun? Kamu lihat di sini. Rumah ratus dia berubah. Okey. Berubah daripada 200 pergi sifar 100. Maksud dia menurun. Menurun berapa? Turun 100. Jadi kamu kena tolak 100, dia akan jadi 200 tolak 100, dia akan jadi 100. Jadi 6 tak berubah, 100 minat. Yang ni 900 tolak 100, dia akan jadi 800. 5 tak berubah, sifar 9. Okey. Okey, seterusnya sama juga ini menurun. Kenapa? Sebab rumah puluh dia berubah menjadi lebih kecil. Jadi tolak 10, tolak 10, tolak 10, tolak 10. Jadi kamu tolak sini 30 tolak 10 dia akan dapat 24 tidak berubah. Kemudian depan ini tidak berubah. Itu saja cara pengiraan dia. Yang ni 16 tolak 10 dia akan dapat 6. Ini akan jadi sifar lah. Okey, sebab 1 dah tolak lah. Dah tolak 10 dia akan jadi sifar. Okey, ini akan jadi 8. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar. Bye.